Sekejap perempuan Sekejap tuan-tuan. Saya cuba adjust. Okey. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang pada semua. Terima kasih kerana berada dalam page saya. Pertama sekali, terima kasih kerana berada dalam page saya, tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih. Sambil-sambil tu sekejap, saya just nak adjust dekat sini. Okey, sekejap. Okey. Assalamualaikum. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang pada semua yang berada dalam page saya. Page Tuan Muhammad Azlin. Selamat petang. Semoga terima kasih pada yang like, yang komen, yang share, yang bagi review, yang tag kawan-kawan, yang PM. Terima kasih pada semua. Selamat petang Puan Wan Nurisa. Waalaikumsalam Puan. Salam Puan Nurmas Zelawati Basri. Selamat petang. Terima kasih kerana berada dalam live saya petang ni. Aisyah Waalaikumsalam. Zubaidi. Waalaikumsalam. Lisha Shah. Waalaikumsalam. Ismika. Waalaikumsalam. Selamat petang. Terima kasih pada semua yang berada dalam page saya pada petang ni. Okey, alhamdulillah. Selamat petang semua. Sekejap. Saya nak nge-adjust benda ni. Payah betul. Okey. Selamat petang kepada semua. Okey. Seperti biasa, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah sesi slot sharing petang, yang mana setiap petang kita akan buat sharing. Sharing ni termaksudlah semua berkaitan dengan isu-isu kekeluargaan, perundangan, isu harta. So, semua yang berkaitan dengan kekeluargaan, guaman syar'i pun kita akan share. So, terima kasih pada semua yang berada dalam slot sharing petang ni. Setiap petang pukul 5.30 kita akan live. Dan kita akan insyaAllah akan teruskan sehinggalah musim PKP ni berakhir. Kalau sambung lagi lah. Kalau mengikut jadual yang sekarang ni sampai 28 kan. Sampai 28 hari bulan ke berapa hari bulan tu. Jadi 28 tu maknanya kita akan sampai kat situ lah. Sebab apa? Sebab yalah, musim PKP ni kan kita banyak ada masa dekat rumah. So why not kita sharing a few thing dengan tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum tu saya nak bagi tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang dah download kita punya sekejap. Okey. Kita punya e-book, sambil-sambil kita bagi musim PKP tu, kita juga bagi e-book dengan tuan-tuan dan puan-puan. E-book ni percuma saja tuan-tuan dan puan-puan. Itu saya dah komenkan. E-book sambil-sambil tuan-tuan dan puan-puan boleh buat jadikan bahan bacaan untuk tuan-tuan dan puan-puan. Sambil-sambil ada 5 tajuk. It's a free. Download lah. Saya buka sampai PKP tamat, saya bagi benda tu free saja. Kalau tak nak, tak payah download. Kalau perlu kan baca. Sambil-sambil tu boleh baca. Ada video, ada juga e-book dalam tu. Okey. Terima kasih kepada semua dos yang berada dalam live saya. Tolong maklumkan saya kalau ada masalah audio atau masalah visual, tolong maklumkan so saya boleh adjust. Itu yang pertama. Yang kedua, saya suka juga tuan-tuan dan puan-puan komen daripada mana tuan-tuan dan puan-puan berada dalam ruangan komen. So saya boleh tengok kita punya follower daripada mana. Semalam ada yang daripada Sabah, ada yang daripada Johor, ada yang daripada Kota Baru. Alhamdulillah. So bila kita guna teknologi ni, so ramai orang kita boleh bantu. Jauh pun boleh bantu, dekat lagi lah. So kita nak bagi manfaat. Since PKP ni kita banyak masa duduk kat rumah. Petang pun kita ada dekat rumah. Kalau dulu time-time petang macam ni,
Kalau kita tak balik kerja, kita mungkin tempuh jam lah. Itulah kalau Kuala Lumpur ni, itu je lah. Jadi dah kita ada kat rumah, so why not kita buat sharing petang. So sambil-sambil kita sharing setiap petang, so kita juga bagi ebook free dekat tuan-tuan dan puan-puan. Boleh download, it's a free. Okay, tajuk kita petang ni adalah saya nak share satu isu. Saya nak share satu isu berkaitan dengan pernikahan. Okay, sambil-sambil saya nak share tu, saya nak kongsikan satu kes. Ini memang kes ni memang orang kata apa, kes benar, kes yang kita bawa sendiri kes ni tahun lepas, hujung tahun lepas macam itulah. Ini kes ni saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak share dulu dengan tuan-tuan dan puan-puan kes ni, nanti baru saya explain sikit apa benda yang relate dengan undang-undang yang tuan-tuan dan puan-puan kena tahu. So saya nak share dulu. Boleh? Kalau boleh, saya nak share berkaitan dengan kes ni tuan-tuan. It's a interesting case. Memang kes ni case interesting. Masa kita dapat kes ni dulu pun, kita pun fikir 2-3 kali juga nak uruskan ke tidak. So dia ada complicated sikit dekat situ. Memang ada complicated sikit. Okay. So kes ni melibatkan satu pasangan, makcik dan pakcik. Makcik dan pakcik. Okay. Ini situasi dia. Tuan-tuan dan puan-puan kena fokus pada cerita kes ni, barulah tuan-tuan dan puan-puan dapat faham. Okay. Ada satu pasangan, bukan, saya tak mau pergi makcik dengan makcik dulu. Ada satu pasangan ni, lelaki dan perempuan. Perempuan ni, dia dengan lelaki ni, dia orang dah bertunang. Okay, dia dah bertunang. So, dia nak buat, maksudnya dia nak mendaftarkan pernikahan mereka. Waalaikumsalam Puan Kalisha. Terima kasih kerana berada dalam live saya. So, saya nak start cerita tentang kes ni. Kes yang kita buat dulu tahun lepas. So kes ni interesting sikit, dia agak complicated sikit, tapi saya nak sampaikan dalam cerita yang santai. Okay, ada dua pasangan, so lelaki dan perempuan nak bertunang. Dia dah bertunang dah pun, so dia plan nak kahwin. Bila masuk permohonan dekat mahkamah, dekat pejabat agama, so dokumen lain semua komplit. Satu dokumen yang tak komplit adalah surat nikah ibu dan ayah. Okay, so satu dokumen yang dia tak komplit adalah surat nikah ibu dan ayah. So masalah dia sekarang, mak dan ayah dia tak ada surat nikah. Tak ada surat nikah. So dia dah memang plan nak nikah dah. So dia dah rancang dah, tarikh semua dah bincang, bagai semua nak kahwin. So sekarang ni surat nikah mak ayah dia tak ada, so perkahwinan dia tak boleh nak diteruskan. Sebab apa perkahwinan mak dengan ayah dia? Mak dengan ayah dia kahwin. Mak dengan ayah dia kahwin. Sebenarnya memang kahwin. Cuma isu dia kahwin di negara jiran, di Thailand, tak mendaftar. Satu, tak mendaftar. Kedua, surat nikah pun tak ada. Jadi isu dia sekarang ni, dia dah isu dah. So anak dia tak boleh nak berkahwin sebab isu dokumen tak cukup. Mak bapak, mak ibu dengan ayah dia tak daftar pernikahan. So dalam kes ni, dalam ceritanya dalam kes ni, macam mana nak uruskan mereka ni. So masa dia orang datang ni memang agak orang kata apa, dalam keadaan yang murung pun ada, macam sedih pun ada. Sebab urusan perkahwinan ni dah nak dekat. Maksudnya dia dah plan dah semua. Tuk mak dengan ayah dia ada isu dari segi pernikahan. Dan mak dengan ayah dia pun dah berpisah. Dah berpisah sebenarnya. So dekat situ lah complicated. So masa nak uruskan kes ni, nak menguruskan kes ni, kita terpaksa mulakan dengan pendaftaran nikah ibu dan ayah dulu. Anak kena hold dulu pernikahan dia, kena tangguh dulu pernikahan dia sehinggalah pernikahan mak dengan ayahnya diputuskan sah atau tidak,
boleh daftar, barulah anak boleh diteruskan. So inilah situasi yang terjadi dalam kes ni. Ni kes betul ni, cuma saya tak mention lah nama dia sebab it's a PNC lah. So saya dah pernah share dah sebelum ni. So sekarang ni situasi dia, bila pernikahan tak berdaftar, tuan-tuan dan puan-puan kena faham moral of the story daripada cerita dia. Cerita benar makcik ni, kes yang kita buat ni. Bila you tak mendaftar pernikahan, status dalam rekod dalam Malaysia, pernikahan tu tak wujud. Kedua, bila pernikahan tak wujud, bila mak dengan ayah tak ada pernikahan tak wujud, so surat nikah pun tak ada. Bila tak ada surat nikah, anak yang nak nikah pun tak boleh menikah sebab mak ayah tak ada surat nikah. Kenapa? So cerita dekat sini, kisah ni nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, pernikahan kena mendaftar, kena berdaftar. Kalau tidak, bukan tuan-tuan dan puan-puan saja yang akan ada masalah. Masalah status tak jelas. Anak, sekarang ni anak pun tak boleh daftar dekat pejabat pendaftaran kalau surat nikah diragui ataupun bukan surat nikah Malaysia. Kalau bukan surat nikah Malaysia, anak pun tak boleh daftar. Kalau perceraian berlaku nanti macam mana? Pernikahan pun tak direkodkan, macam mana nak bercerai pula? Kalau ada isu nafkah nanti tak boleh nak menuntut. So banyak isu dekat situ. Kalau ada berlaku kematian nanti macam mana? Pernikahan tak ada, nak tuntut harta, faraid semua tak boleh. Bukan setakat itu sahaja, masalah yang sama juga akan dialami oleh anak. So anak yang nak menikah tak boleh. So kisah ni nak tunjukkan pada kita, so perkahwinan perlu didaftarkan. So ada yang tanya, kenapa persoalan dia sekarang, kenapa anak ni terpaksa hold sebab mak ayah dia tak ada surat nikah. So kenapa nak kena hold, kenapa tak dibenarkan? Itu soalan yang kita dapat daripada klien tu sendiri. Klien yang tanya pada kita. So daripada kisah mereka tadi, saya nak kongsi dengan tuan-tuan puan moral of the story dan apa isu-isu yang tuan-tuan dan puan-puan kena faham kenapa pernikahan tu perlu didaftarkan. Dan akhirnya untuk penghujung ni, saya tak naklah cerita panjang part kenapa nikah ni tak daftar apa semua. Itu panjang cerita tu. So saya nak jawab soalan, kenapa soalan yang ditimbulkan oleh klien ni, kenapa anak dia nak nikah tak kena tangguh, sedangkan kenapa tak dibiar, kita tak bagi mereka nikah saja? Kenapa nak kaitkan dengan surat nikah mak ayah? Sebab satu requirement dia memang macam tu. Sebab apa kita perlukan surat nikah mak ayah? Sebab kita nak tahu status anak tu, especially anak perempuan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak tahu status anak perempuan tu. Yang nak nikah anak makcik dengan pakcik ni adalah anak perempuan. So bila dia nak nikah, dia perlukan wali. Bila nak perlukan wali, kita kena tahu bapa dia siapa, ayah dia siapa, sebab ayah dia masih hidup lagi. Ayah dia siapa? Macam mana nak tahu ayah dia siapa? Kena tengok pada surat nikah. Kalau nikah tu sah, makna ayah kandung dia boleh jadi wali. Kalau nikah tu tak sah, status dia akan jadi lain. Mungkin kalau status dia jelas kata anak tidak sah taraf, bermakna dia boleh menggunakan wali hakim. Dekat situ. So dekat situlah isu dia sekarang. Kita nak tahu bapa dia, ayah dia ni betul-betul ayah kandung dia ke tidak. Dan wanita ini lahir daripada perkahwinan yang sah. Itulah nak menjawab soalan. So kalau nikah tu sah, bermakna ayah dia bolehlah jadi wali kepada kepada anak dia, dan pernikahan tu bolehlah ayah dia sendiri yang orang kata apa, yang nikahkan, yang jadi wali. Tapi kalau tidak sah, anak pun dikirakan status tidak sah taraf, bermakna boleh pergi nak nikah juga, boleh gunakan wali hakim. So situasi dia sekarang, isu dia nikah tu sah atau tidak. Itulah dia, kita nak kena tahu dulu nikah tu sah atau tidak.
Sebab nak tahu siapa ayah kandung dia dan macam mana boleh ke tidak ayah dia nak jadi wali kepada wanita ni sebab wanita ni nak kahwin. Sebab itu kena settlekan dulu nikah mak ayah dulu. Barulah boleh nikah. Memanglah masa tu saya just nak share benda ni masa dia anak dia nak kahwin tu. Memang agak orang kata apa, frust lah, mereka frust lah sebab benda everything semua dah complete, tinggal lagi nak orang kata apa, nak kahwin saja. Tapi bila benda ni jadi, mereka frust lah. So nak salahkan mak ayah pun tak boleh juga sebab ni kira nikah dulu-dulu punya kan. Nikah dulu-dulu pun tak daftar, so masalah lah. So it's a complicated, memang masa tu agak complicated sebab ni surat nikah pun dulu menggunakan buku, masih gunakan buku. So buku pun dah tak ada dah. Zaman sebelum computerized lagi, dia guna buku, dia tak guna komputer lagi. So bayangkan kalau buku tu tak ada. So kita terpaksa buat bermacam-macam cara, dapatkan sumber yang orang kata apa, yang jauh sikit. Kita terpaksa berurusan dengan pejabat agama. So banyaklah yang kita kena buat satu sehinggalah mereka nikah tu disahkan dan barulah anak tu boleh dibenarkan untuk bernikah. Urusan pendaftaran dia tu selesai. Jadi selesai dah, part tu memang dah selesai. Cuma moral of the story saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan, kalau nikah tidak berdaftar, bukan saja masalah timbul pada pasangan tu. Anak esok kalau ada anak perempuan nak nikah, akan ada masalah kat situ. Akan ada masalah sebab requirement untuk bernikah, mereka memerlukan surat nikah ibu dan ayah, especially untuk anak perempuan. So tuan-tuan dan puan-puan, tolong ambil peranan. Ambil iktibar, ambil cakna benda-benda macam ni. Saya selalu kongsikan, saya selalu tekankan benda-benda ni supaya kita tak nak lebih banyak masalah yang perempuan hadapi. Saya selalu bagi tahu kebanyakan isu pendaftaran, isu nikah tak berdaftar, orang wanita, perempuan akan mengalami masalah yang lebih hebat, lebih tinggi berbanding orang lelaki. Saya selalu cakap macam tu. So tolong ambil peranan, tolong ambil tahu part ni. Jangan ambil mudah. Benda ni sangat-sangat penting tuan-tuan dan puan-puan. Itu tak topik kita pada hari ini. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang berada dalam live saya pada petang ni. Jangan lupa esok insya-Allah kita akan ada live lagi setiap petang. Setiap petang kita ada buat perkongsian. Tuan-tuan dan puan-puan boleh join kita punya live dan boleh tu kan ada link. Kita bagi link dekat situ, link untuk e-book. Satu lagi saya nak bagi link untuk consultation. Those yang nak consult dengan kita, consultation online. During PKP ni kita online punya consultation. Kita ada online consultation yang mana kita buat. Sekarang ni setiap hari kita akan ada consultation lah. Those untuk mereka yang nak dapatkan apa? Advice, nak dapatkan khidmat nasihat. So berkaitan dengan masalah you, direct dengan kita untuk kita kita tengok tentang masalah you secara detail. Boleh klik dekat ruangan satu lagi bawah tu. Tu yang ada nak consultation WhatsApp tu. Boleh connect terus ataupun klik terus pada link tu, dia akan pergi pada WhatsApp untuk info berkaitan dengan consultation. So untuk akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, saya harap perkongsian kita pada hari ini dapat bagi manfaat pada tuan-tuan dan puan-puan. Gunakanlah ilmu ni sebagai satu panduan dan juga panduan sebagai pengetahuan dan juga panduan untuk tuan-tuan dan puan-puan. Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan akan sentiasa dirahmati Allah. Sama-sama kita jaga kesihatan kita. Sama-sama kita dilindungi oleh Allah daripada wabak COVID ini. Terima kasih kepada semua yang berada dalam live saya. Jumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.